Ni lah, balik, balik kepada buku ah. Ya, Balik ya. kepada buku ah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama dalam ruangan ini, mana kita cuba sambunglah sambung buku ini, dan yang mana kita dah sampai kepada bab, kita kata bab lah, yang ke-39 mengenai surah Yasin, surah yang ke-36, iaitulah belajar daripada lelaki hujung kota. Rajulun min aqsal Madinah. Dan belajar daripada lelaki hujung kota. Kita nak belajar daripada dia. Apakah suatu contoh yang telah dibawa oleh lelaki hujung kota ni. Rajulun min aqsal Madinah. Di hujung kota. Maknanya, bila kita baca ayat dia ni, belajar daripada lelaki hujung kota, mana lelaki ni dia duduk nun, jauh, pendalaman lah kita kata. Belajar daripada lelaki hujung kota. Okey, surah Yasin, iaitu daripada ayat 20 hingga 27. Kalaulah kita mengetahui apa yang kita baca pada setiap malam Jumaat, pasti kita sentiasa tidak sabar menanti malam Jumaat untuk bersama-sama kisah-kisah yang sangat memotivasikan daripada surah tersebut. Antara kisah motivasi daripada surah ini ialah kisah lelaki dari hujung kota. Ayat 20 ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sebenarnya kita kena faham kenapa dia datang. Maknanya, kenapa dia datang? Daripada hujung kota tu dia datang. Dan terus dia datang tu dalam keadaan yas'a. Yas'a ni makna dia bukan jalan longlai-longlai. Dia berlari. Dengan berlari. Yas'a tu makna berlari. Macam kita kata sa'i lah kan. Kita berlari-lari anak kan. Sa'i. Daripada perkataan ni lah. Kita buat sa'i tu kan. Sampai ke lampu hijau tu. Kita berlari-lari anak. Dia kata sa'i tu. Berlari. Jadi, samalah juga seperti rajulun min aqsal Madinah ni. Dia datang berlari-lari. Kita akan tahu kenapa dia berlari-lari. Kenapa dia sampai berlari-lari. Bapa dia tak jalan ni saja. Lirik-lirik saja, relax-relax saja. Jadi, maknanya kita kena tahulah apa cerita sebelum tu. Apa cerita sebelum daripada ayat ni kata dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar hujung kota dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul ini. Rupanya ada cerita, itulah daripada ayat apa? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ayat yang ke-13. Kalau boleh tengok dalam ayat ke-13. Ayat ke-13, iaitu Allah kata, buatkanlah untuk mereka satu contoh kisah mengenai penduduk sebuah dusun. Dusun tu qaryah tu lah. Ketika datang kepadanya beberapa orang rasul. Maknanya Allah nyatakan di dalam Yasin ni, iaitulah satu contoh untuk Nabi, yang mana lepas tu bila Nabi tahu tentang contoh
Ashabal Qaryah ni, Nabi akan ceritakan pula kepada kaum dia pada ketika itu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Buatlah untuk mereka satu contoh, satu kisah mengenai penduduk sebuah dusun ketika datang kepadanya, kepada dusun itu, kepada tempat itu beberapa orang rasul. Jadi mulalah dengan ayat 14, iaitu sebelum kita nak cerita rajulun min aqsal Madinah ni, kita nak kena cerita ni dulu. Nak kena cerita kisah Ashabal Qaryah ni dulu. Itulah kalau seeloknya ada bersama-sama kita Quran lah. Kita nak rujuk ke sana. Iaitu dalam ayat tu kata, iz arsalna ilaihi musnain fakazzabuhuma fa'azzazna bisadisim faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami, yakni Allah, utus 2 orang rasul kepada mereka, lalu kedua mereka dustakan. Kedua mereka ketika kami Allah utus 2 orang rasul kepada mereka, lalu keduanya mereka dustakan. Ini lalu kedua rasul itu mereka yakni Ashabul Qaryah lah, dustakan, mana tak percaya. Diutuskan 2 orang rasul, lalu kedua orang rasul itu Ashabul Qaryah itu dustakan, tak percaya. Maksudnya tak percaya kepada apa yang dibawa oleh kedua rasul itu. Kedua rasul ini sebenarnya adalah rasul Nabi Isa lah. Mana masa zaman Nabi Isa lah. Masa tu Nabi Isa dah ada, dan Allah utuskan lagi 2 orang rasul ini untuk pergi ke satu tempat yang dinamakan Qaryah ni. Itulah Qaryah negeri dia nama Antakya. Antakya ni di mana ya? Di sebelah Jordan ke Israel ke sekarang ni. Sebuah dusun di negara Antakya. Jadi tujuan diutuskan kedua orang rasul itu ialah untuk menyeru Ashab al-Qaryah itu, untuk menyeru kepada agama Allah lah, menyeru supaya menyembah Allah yang satu, supaya jangan menyembah berhala. Tapi mereka ini dikatakan fakazzabuhuma. Apabila diutuskan 2 orang rasul ni, maka mereka itu Ashabul Qaryah itu mendustakan keduanya. Maka fa'azzazna, kami pun menghantarkan lagi, untuk menguatkan lagi, untuk membantu menguatkan lagi 2 orang rasul yang telah diutusku. Diutuskan yang ketiga pula, salisin. Salis. Kita tak faham wahid isnani salasa. Ini salis yang ketiga. Dibawa dengan bilangan ikut ranking ni. Kalau bilangan tak ikut ranking, wahid isnani salasa. Tapi dia kata salis. Dikuatkan dengan yang ketiga ni, rasul yang ketiga. Jadi mereka mula-mula ada 2, kemudian dikuatkan dengan ketiga. Maka faqalu, maka mereka ni ketiga-tiga ni lah mengakui. Apabila mereka ditanya, kamu ni siapa, kamu ni siapa, kamu ni siapa, ditanya, faqalu, mereka akan menjawab, inna ilaikum mursalun.
Mereka akan menjawab. Ketiga-tiga tu jawab. Mereka kata apa? Sesungguhnya kami bertiga ni diutus oleh Allah kepada kamu. Diutuskan oleh Allah kepada kamu. Jadi inilah kisah sejarah. Kisah sejarah yang mana Al-Quran Allah menceritakan kepada Nabi kita. Kisah yang berlaku pada zaman inilah. Pada zaman Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa. Apa tujuan Allah menceritakan? Apa tujuan Allah menceritakan? Iaitulah supaya cerita ini Nabi SAW akan ceritakan kepada kaumnya untuk apa? Dijadikan contoh teladan bagi mereka tentang cara orang yang mengingkari para rasul. Dan mendustakan mereka pada zaman dulu. Nak contoh kata ni pada zaman dulu, nak contohkan kepada Nabi, Nabi pada masa menghadapi apa? Menghadapi orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin di Makkah tu. Nabi menghadapi itu, makna Allah ceritakan ini supaya apa ni? Supaya orang-orang supaya menjadi contoh teladan bagi mereka tentang cara orang-orang yang mengingkari para rasul dan mendustakan para rasul pada zaman dulu sebagai perbandingan dengan orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Maknanya orang dulu pun ada mengingkari para rasul, samalah juga dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW mengingkari kerasulan dia. Mana orang yang ada pada zaman Nabi itu mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Sama aja macam orang dulu mengingkari Rasul. Itu tujuan diceritakan. Mungkin ini juga untuk mana mengurangkan sikitlah mana keduka citaan Nabi kita macam mana ni cara nak apa ni? Saya kata nak nak mendakwahkan orang-orang pada zaman dia. Atau jangan dia merasa susah dalam mendakwah. Mana hendaklah bersabar sebab orang dulu pun sama menghadapi. Kemudian mufassirin ahli-ahli tafsir telah menjelaskan kisah yang tersimpul dalam ayat-ayat ni. Mengikut keterangan ulama dan ahli tentang kisah para nabi ini sebagai apa yang akan disebutkan ini. Iaitulah pada satu hari Nabi Isa AS telah mengutus 2 orang Hawariyin. Hawariyin ni siapa dia? Iaitu gelaran orang yang menjadi utusan Nabi Isa ke sebuah dusun di negeri Antakya. Pada masa itu Antakya sebuah jajahan kerajaan Rom. Sekarang adalah jajahan jajahan Turki. Dia dekat dengan Turki. Dekat sempadan Syria. Sebelah itulah dekat sempadan Syria. Berdekatan pantai laut Mediterranean. Supaya menyeru penduduk-penduduknya menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Pokoknya orang di tempat itu, di negeri Antakya tu ataupun sebuah kampung di Antakya tu, mereka ini menyembah berhala. Jadi diutuskanlah Isnain, arsalna ilaihim Isnain. Diutuskanlah 2 orang rasul pada mereka, tapi 2 orang rasul ni didustakan, tidak dipercayai oleh orang di Antakya tu. Ditambah pula dengan seorang lagi yang ketiga, fa'azzazna bisa di sini. Jadi masing-masing ketiga-tiga itu pergi untuk menyampaikan dakwah lah kepada ashabul qaryah, yang nama qaryah itu Antakya. Siapa nama kedua utusan itu?
Dalam setengah ni dia kata apa? Yohanna dan Paul. Yohanna dan Paul. Dalam tafsir apa ni? Ibnu Faqhat Katsir. tafasir disebut sebagai Syaduk. Sadiq Masduq. Sadiq Syaduk, dengan Masduq. Syaduk, Sadiq Masduq. Dua orang. Masduq. Dan seorang lagi Syailom. Syailom. Syalum tu yang ketiga lah kan. Yang ketiga. Dan setengah kata yang ketiga itu Syam'un. Paul dan Yohana mungkin ikut apa ni? Kristian. Kristiannya ni. Jadi mereka berdua ni utusan yang bernama Yohanna dengan Paul ni ataupun Sadiq dengan Masduq ni apabila sampai di Antakya tu, di Qaryah tu, Ashab al-Qaryah tu, maka mereka pun bertemu dah dengan seorang pengembala kambing. Setengah kata pengembala kambing, setengah riwayat mengatakan apa ni? Berjumpa dengan seorang pembuat patung berhala. Nama dia Habib An-Najjar. Bila mereka berdua ni jumpa Habib An-Najjar, beri salam, orang tu pun balas salam dan menyatakan menanyakan siapakah kamu berdua ni. Keduanya memperkenalkan diri sebagai utusan Nabi Isa. Kami ni dua ni utusan daripada Nabi Isa, dan tujuan datang adalah untuk menyeru penduduk dusun ini, dan Allah meninggal dan untuk menyeru orang tempat itu, Qaryah itu, supaya hendaklah menyembah Allah dan tinggalkanlah menyembah berhala. Kemudian orang tua itu bertanya kepada dua orang Rasul ini, tanya keduanya, apakah bukti sebagai Rasul itu? Kalau ada bukti kamu sebagai Rasul. Dijawab oleh kedua-duanya, ya, kami dapat menyembuhkan orang sakit, orang sakit, dapat mencelikkan orang buta, dan dapat menyembuhkan orang sakit sopak. 3. Menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, dan menyembuhkan sakit sopak. Semuanya tu adalah dengan izin Allah lah. Mereka cakap kepada orang tua tadi tu, Habib An-Najjar tu. Kemudian kata orang tua tu, sebab dia nak supaya dia dapat lihat bukti kata mereka ni adalah memang Rasul. Jadi dia pun katalah, aku ada anak sakit bertahun-tahun dah. Dia ajaklah kedua Rasul tu pergi melihat anak tu. Kemudian anak tu setelah diubati cara dia usap-usap je. Dia usap-usap anak tu, sembuh anak tu daripada sakit. Dia dapat berdiri. Dan juga dengan semua tu adalah dengan izin Allah. Lepas pada dia dapat mengubat anak Habib An-Najjar ni, maka tersebarlah berita ni. Tersebar berita ke segenap pelosok lah negeri itu, sehingga banyaklah sudah orang yang sakit disembuhkan dengan izin Allah lah. Dia cara ubat dia hanya sapu-sapu je, sapu-sapu, usap-usap dengan tangan mereka lah, tangan kedua-dua Rasul itu. Kemudian diceritakan bahawasanya di negeri tersebut ada seorang raja. Seorang raja, dia menyembah berhala lah, bernama Antikho. Seorang raja bernama Antikho, raja negeri Rom. Mana pada masa itu adalah
di bawah kekuasaan Rom lah tempat tu. Sampailah sudah berita kedua-dua utusan tadi kepada dia, kepada raja tu. Raja pun panggil kedua-dua Rasul tu menghadap. Setelah berada di hadapannya, dia bertanya, siapa kamu berdua? Keduanya menjawab, kami utusan Isa alaihissalam. Raja tu tanya, apa urusan kamu? Mereka dah jawab, kami menyeru tuanku, jangan kiranya tuanku menyembah berhala yang tak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Tetapi sembahlah Allah yang dapat mendengar dan dapat melihat. Raja bertanya lagi, apakah kamu mempunyai Tuhan yang lain dari Tuhan kami yang ada ni? Keduanya menjawab, ya benar, ada Tuhan, iaitulah yang menjadikan tuanku dan patung yang tuanku sembah. Jadi bila dengar saja jawapan yang macam tu, raja tadi pun marahlah. Lalu keduanya diseksa, kedua Rasul tadi diseksa. Tapi mengikut setengah riwayat mengatakan telah dipenjarakan dan didera masing-masing sebanyak 100 rotan. 100 rotan. Okey. Mungkinlah kedua-duanya telah didustakan, diseksa. Jadi maknanya orang Ashabul Qaryah tu tidak percaya, mereka dustakan dan kedua-dua Rasul itu disiksa sehingga sampailah beritanya kepada pengetahuan Nabi Isa. Diberitahu kepada Nabi Isa bahawasanya Rasul yang dihantar tu tidak mendapat sambutan daripada ahli Qaryah itu, dan lagi pula mereka dua ini ditangkap, disiksa. Dan kemudiannya ia telah mengutus pula utusan ketiga, utusan Nabi Isa. Yang ketiga ini pilihan daripada ketua Hawariyin. Rupanya Syam'un ni adalah ketua Hawariyin. Hawariyin. Nabi Isa ini adalah pembantu-pembantu dia lah. Pembantu setia dia. Yang kata ada berapa orang, 12 orang ke berapa. Ini Syam'un ni adalah di antaranya. Syam'un nama dia. Shim min ain waw nun. Syam'un. Jadi Nabi Isa nanti Syam'un ini. Syam'un pun pergilah ke Antakya tadi tu, tempat tu, Korea tu, dengan cara dia menyamar diri. Syam'un ni dia pandai sikit. Dia tak mau tunjuk-tunjuk terus yang dia ini juga adalah Rasul ataupun utusan daripada Nabi Isa. Dia menyamar diri dulu. Menyamar diri, macam mana cara dia menyamar diri dia? Dia menghampiri orang-orang istana, pengiring-pengiring raja. Dia hampir orang-orang itu, menghampirkan diri dia. Sebab betul lah, sebab orang pandai dia bergaul dengan dengan orang-orang istana tu, hingga mesra lah dengan orang-orang istana, dan akhirnya telah diperkenalkan kepada raja. Raja pun menyambut dengan baik, dimuliakannya, dan raja sangat berkenan kepadanya kerana sangat baik tingkah laku dia. Syam'un ni dia dapat dah masuk, dapat bekerja dalam istana lah. Pada satu hari Syam'un menghadap raja dan berdatang sembah. Kata dia, tuanku, Patik dengar ada 2 orang utusan yang telah tuanku penjarakan dan mendapat hukuman dera satu rotan tu, kerana keduanya menyerukan suatu agama yang berlawanan dengan agama tuanku. Mungkin agaknya telah berlaku soal jawab di antara tuanku dengan keduanya. Mana tuanku pun dah kenal lah mereka ni, mungkin dah berlaku soal jawab. Raja membenarkan apa yang telah disembahkan oleh Syam'un kepadanya. Lalu diceritakannya sebagaimana yang telah berlaku dan bagaimana ia telah murka kepada keduanya. Jadi raja ni pula cerita macam mana bagaimana dia telah murka kepada keduanya. Syam'un mendatang sembah lagi kepadanya, tuanku, pada pendapat Patik, eloklah kiranya tuanku berkenan memerintahkan keduanya menghadap supaya dapat pula kita lihat perkaranya. Raja setuju.
dan kedua-duanya diperintahkan menghadap. Apabila kedua utusan itu telah menghadap, Syam'un telah mengemukakan pertanyaan. Ini Syam'un ni dia pandai, dia bijak. Raja boleh ikut cakap dia. Syam'un yang buat soalan. Syam'un mengemukakan pertanyaan. Siapakah yang mengutuskan kamu berdua kemari? Jawab keduanya, kami telah diutus oleh Allah, iaitu Tuhan yang telah menjadikan semua makhluk dan tiada sekutu baginya. Syam'un berkata pula, cubalah kamu nyatakan sifat-sifat Tuhan yang kamu sebutkan itu. Keduanya menyebutkan bahawa Tuhan berkuasa membuat segala sesuatu dengan kehendaknya dan menghukum pun dengan kehendaknya. Jadi Syam'un bertanya lagi, ada 2-3 soalan Syam'un tanya. Adakah kamu mempunyai bukti atau tanda? Ada bukti tak? Ada tanda tak? Tentang kekuasaan Allah itu. Keduanya menjawab, adakah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kami? Dia tanya balik. Raja pun memerintah. Raja pun nak tengok jugalah. Raja perintah apa? Perintah panggil seorang kanak-kanak yang buta mata dia ke majlis raja untuk menguji keduanya. Sekiranya boleh menyembuhkan kanak-kanak yang buta tu menjadi celik, maka menjadi celik. Jadi orang pun pergi cari kanak-kanak yang buta tu, dia bawa ke hadapan raja dan ke hadapan dua rasul tadi tu. Kemudian kanak-kanak yang buta itu di bahagian matanya ada membonjol seperti dahi. Ini macam mata tu macam tertutup lah, tak ada biji mata, orang kata tak ada biji mata. Kemudian kedua utusan itu mulalah macam mana dia nak menyembuhkan kedua mata budak yang buta tadi dengan berdoa kepada Allah. Mereka ni berdoa, sedang keduanya berbuat demikian, tiba-tiba berlubanglah tempat yang membonjol itu. Kat mata tu macam tak ada apa. Mana sama aja, tiba-tiba jadi tu membonjol. Tu nak jadi dalam mata tu. Lalu keduanya mengambil tanah liat, digentil-gentil bulat-bulat, dua buah dari dua tanah itulah digentil dan diletakkan ke lubang mata kanak-kanak tersebut, sehingga jadilah 2 biji mata yang dapat dipergunakan oleh kanak-kanak itu melihat dengan serta-merta. Raja pun takjub melihat peristiwa itu. Jadi kemudian Syam'un berdatang sembah kepada raja dengan berbisik, tuanku, sekiranya tuanku meminta kepada patung yang tuanku sembah itu dan ditakdirkan dapat ia mengadakan perkara-perkara yang seperti itu, alangkah mulianya tuanku dan alangkah mulianya pula patung tuanku. Raja menjawab, dia mula usiklah perasaan raja tadi. Hai Syam'un, kata raja, hai Syam'un, beta fikir tentulah tak tersembunyi lagi bagimu akan rahsia patung yang beta sembah itu. Sebenarnya dia tak dapat mendengar dan tak dapat melihat. Dia jawab sendiri raja ni, patung aku ni tak dapat mendengar, tak dapat melihat, tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat kepada sesiapa pun jua. Demikian jawapan raja yang dengan tidak secara langsung telah memperkecilkan dan meremehkan patung yang disembah dia. Dah kenal lah. Kena buku dengar ruas lah ni. Sebenarnya Syam'un seorang yang pandai melayani raja. Ia kerap turut menyertai apabila raja yang menyembah kepada patung. Dia ikut aja pergi sembah patung, dia ikut, dia tengok je lah. Bukanlah kerana ikut menyembah, tapi sekadar hendak mengambil hati raja dan biar disangkakan dia di dalam agamanya, dengan harapan kelak dapat menunjuki raja itu ke jalan yang benar. Kerana inilah tugasnya sebagai utusan dari Nabi Isa. Kemudian raja pun berkata pada kedua-dua utusan tadi, kalau Tuhan kamu sembah itu dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, kami akan beriman kepadanya.
dan beriman kepada kamu berdua. Kami akan iman kepada Tuhan kamu, kami akan beriman kepada kamu berdua. Keduanya pun menjawab, Tuhan kami tetap berkuasa di atas segala sesuatu. Raja berkata di sini, ada seorang yang sudah mati semenjak 7 hari. Kalau tadi, dia suruh orang yang ni kan, orang tak ada mata. Ni orang yang mati nak dihidupkan. 7 hari dah. Raja kata, ada ni seorang yang mati semenjak 7 hari bernama Ibnu Dukhan. Ibnu Dukhan. Dukhan. Jadi anak kepada Dukhan lah. Sengaja beta tangguhkan, dia kata, tangguhkan pengkebumian mayatnya sebab apa? Kerana menunggu ketibaan bapa dia, yakni Dukhan tu lah, yang sedang berpergian. Dukhan ni pergi musafir, tiba anak dia meninggal. Jadi sebab nak tunggu Dukhan ni balik, sebab 7 hari dah. 7 hari dah. Minggu dah. Maknanya jenazah tu, mayat tu, belum lagi ditanam, ditangguh pengkebumian. Kerana menunggu ketibaan bapaknya, iaitu Dukhan yang sedang berpergian. Tubuhnya sudah perosak. Keduanya pun tampil ke depan. Jadi 2 orang Rasul tadi tampil ke hadapan mayat tersebut untuk menghidupkannya dengan berdoa. Berdoalah. Kedua utusan tadi berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya dengan suara yang nyaring. Sedang Syam'un pula berdoa dengan suara perlahan. Syam'un tu berdoa juga. Tapi dengan perlahan lah. Dia masih jaga lagi lah. Supaya raja tu tak tahu. Yang dia tu adalah juga sebagai Azazna bisa di sini. Yang ketiga. Tak berapa lama dengan kuasa Tuhan, bangkitlah mayat tu hidup semula. Lalu berkata kepada yang hadir, saya ini telah mati semenjak 7 hari yang lalu. Dulunya saya orang musyrik menyekutukan Tuhan. Maka saya telah mendapat hukuman memasuki ke dalam 7 buah lembah neraka. Saya peringatkan wahai kaumku, janganlah berterusan dalam pekerti kamu yang sekarang. Bahkan hendaklah kamu beriman dan percaya kepada Allah. Saya telah melihat pintu syurga itu terbuka dan kelihatan oleh saya seorang muda yang elok rupa parasnya memberi syafaat, ini pertolongan kepada ketiga-tiga orang. Iaitu Syam'un dan 2 orang utusan lagi. Sambil menunjuk kepada kedua orang utusan tadi, saya naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Isa Ruh Allah dan utusannya. Ini yang mayat tadi lah tu. Dia pun masuk lah. Masuk Islam lah tu. Mendengar kata-kata orang itu, raja pun sangat takjub. Manakala Syam'un pun bila mengetahui bahawa raja telah terharu, segeralah dia mengaku bahawa dirinya sebenar-benarnya adalah utusan Nabi Isa. Dia pun teruslah mengaku bahawa dia sebenar-benarnya adalah utusan Nabi Isa. Dan sengaja diutus untuk menyerunya dengan baik. Supaya bertuhankan Allah dengan kuasa Tuhan. Berimanlah raja beserta rakyat dia semua. Sedang sebahagian yang lain pula tetap dengan kekufuran. Itulah dia latar belakang sebelum ayat ini. Sebelum ayat wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jadi ada juga sejarah mengatakan bahwasanya Rasul yang dua tu dan juga yang ketiga tu makna dibunuh oleh raja, akan dibunuh oleh raja. Sebab itu bila rajulun min aqsal madinati ni dengar, maka dia datang cepat-cepat. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Siapa dia tu? Iaitu Habib An-Najjar lah yang tadi kita sebut. Rupanya Habib An-Najjar ni masa Rasul dua-dua tu masuk untuk menyeru tu, dia dah memang masuk Islam dah, dia cepat dia terima seruan 2 orang Rasul tu tadi.
Habib An-Najjar tu. Jadi sebab itu bila dia dengar bahawa 2 orang rasul tu nak kena bunuh ataupun sudah dibunuh oleh raja, maka dia pun dapat cepat-cepat datang. Dan sebab itulah setengah riwayat mengatakan bahawa raja dan rakyatnya tidak juga mau beriman. Ada inilah cerita, ada yang kata semua beriman, ada kata setengahnya beriman, ni ada kata raja dan rakyatnya tak juga mau beriman. Bahkan telah membunuh ketiga-tiga utusan tersebut. Membunuh ketiga-tiga utusan tersebut. Maka dengan adanya peristiwa pembunuhan tu, maka datanglah seorang tua di hujung kota. Itulah waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka semasa rasul-rasul itu diancam, ada kata yang dah dibunuh, tiga-tiga tu, datanglah seorang lelaki dari hujung kota, hujung bandar itu dengan berlari. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Orang yang dah belajar bahasa Arab kan ada kan ja'a. Yang tak tahu ja'a. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ja'a. Tak belajar ke perkataan rajulun? Rajulun. Jamaknya rijal. Rajulun. Datang seorang lelaki. Maksud seorang lelaki di sini ialah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Yas'a. Dengan berlari. Qala. Terus berkata. Sambil pula itu sambil dia cakap. Ya qaumi. Ya qaum. Ittabi'ul mursalin. Sambil bagi nasihat. Sambil berkata. Wahai kaumku. Ya qaumi. Pasal itu ada ya tu. Ya qaumi. Wahai kaumku. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku. Turutlah rasul-rasul itu. Ittabi'u. Itu fi'al amar. Ittabi'u. Turutlah ikutlah. Al-mursalin. Rasul-rasul itu. Mursal. Perkataan mursal ni. Daripada perkataan rasalah lah. Arsalah. Mursalin. Mereka yang diutuskan. Rasul lah. Mursalin. Mursal. Kalau mursil yang mengutuskan, siapa yang mengutuskan? Allah. Utuskan. Mursal. Kalau mursil ialah Allah. Kalau mursal ialah utusan yang diutuskan. Mana para rasul lah. Sikit aja. Bagi atas mursalin, para rasul yang diutuskan. Kalau mursil yang mengutuskan, mana Allah lah utuskan mereka. Kisah lelaki dari hujung kota ini muncul selepas Allah SWT menceritakan kisah perjuangan 3 rasul yang dakwah mereka habis-habisan ditentang oleh kaum mereka. 3 orang tadi siapa? Siapa nama dia? Ingat kepada Sadiq, Masduq lah bahasa Arab dia. Sadiq, Masduq. Dan yang ketiga tu Syam'un. Ataupun Paul, apa ni? Yohana kan? Yohana Sadiq. Okey, bahkan kaum mereka mengancam untuk merejam ke semua mereka sekiranya mereka terus membuka mulut untuk berdakwah. Kita tengok kita tengok mungkin ada dialog di sini. Faja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qalu. Mana dia ayat yang seterusnya. Mana dia ayat yang dari firman Allah ayat 16-17. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Jadi pada ini kesimpulan dari ayat 13-14 tadi ialah kesimpulan dari ayat 13-14 mengikut tafsir Al-Maraghi antara lain disebutkan
pada berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, yang kebanyakan ulama memilih pendapat ini, bahwasanya utusan-utusan tersebut adalah utusan-utusan Allah yang diutus bagi menguatkan seruan Nabi Isa. Nak menguatkan seruan Nabi Isa dan bagi melaksanakan syariatnya. Syariat Nabi Isa yang mana mereka itu samalah keadaannya seperti Nabi Harun yang menyokong Nabi Musa AS. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan yang berikut. Itu ayat 16. Ayat yang ke-15 dia bunyi macam mana? Ayat yang ke-15 ini yang kita baca tadi, iz arsalna ilaihim masnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisadisin faqalu inna ilaikum mursalun. Itu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui bahawa kami sesungguhnya diutus Allah kepada kamu. Ini dialog Ashabul Qaryah tu dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul tiga tu yang diutuskan. Mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui bahawa kami sesungguhnya diutuskan Allah kepada kamu. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah kewajipan kami melainkan apa? Semata-mata menyampaikan dengan terangnya. Kami tak ada lain, tugas kami adalah menyampaikan. Kami diutuskan oleh Allah, Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun, dan tidak ada lain, kami hanyalah diutuskan untuk menyampaikan. Kami melainkan semata-mata menyampaikan dengan terangnya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Andai kata mereka itu utusan Isa Al-Masih, nescaya kaum yang menyangkal mereka tidak akan mengatakan seperti yang difirmankan Allah dalam ayat 15, ma antum illa basyarum misluna. Ayat 15 tu Ashabul Qaryah tu, mereka kata apa? Tak lain, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami. Seolahnya macam mana nak kata tak layaklah kamu ni sebagai utusan Allah, sebab kamu hanyalah manusia biasa macam kami juga. Tak ada lebihnya antara kamu dengan kami. Ma antum, tidaklah kamu antum, melainkan basyarun, kamu adalah manusia biasa, misluna, seperti kami. Penduduk dusun Antakya ni, penduduk Qaryah Antakya ini beriman dengan para rasul tersebut. Mereka lah di antara penduduk kota yang mula-mula sekali beriman dengan Nabi Isa AS. Untuk inilah mana pengetahuan kita, rupanya penduduk Antakya ini adalah telah beriman dengan para rasul tersebut. Makna adalah yang beriman. Mereka lah di antara penduduk kota yang mula-mula sekali beriman dengan Nabi Isa. Penduduk kota yang mula-mula sekali beriman dengan Nabi Isa Al-Masih. Dan dari sanalah merupakan salah sebuah dari 4 buah kota yang terdapat di dalam masing-masing kota itu. Ketua Padri, iaitulah dalam kota itu ada apa? Di kota Kudus, di Baitul Maqdis, di kota Antakya, dan di kota Iskandaria. Di kota Rum, dan disitulah bersemayam Raja Konstantin yang membela agama mereka dan memperteguh agama tersebut. Kemudian apabila telah dibina kerajaan Konstantinia di Istanbul, dipindahkan ketua padri dari kota Rum ke sana. Selanjutnya, Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi menyebutkan pula bahawa para rasul yang disebutkan dalam ayat ini mengikut riwayat yang masyhur, mereka
yang dua orang itu namanya Yohanna dan Paul. Tadilah yang kita sebut dah. Sedang yang ketiga adalah Syam'un. Syam'un iaitu salah seorang daripada Hawariyin lah. Salah seorang daripada Hawariyin. Okey. Dalam buku kita ni, berdasarkan isyarat daripada permulaan surah Yasin, sebelum kisah ini dibentangkan, lelaki ini baru saja beriman selepas mendengar dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Lelaki ini bukannya beriman sejak lahir atau kecil. Seruan iman daripada para rasul benar-benar menjadi cahaya kepada kegelapan yang selama ini dilalui olehnya tanpa bimbingan. Ini yang dimaksudkan di sini siapa? Habib An-Najjar lah kan? Habib An-Najjar yang kita sebut tadi. Dia baru beriman lah dengan Rasul yang baru saja. Dia cerita tentang apa ni? Tentang tujuan mereka diutuskan ke situ. Dia tak ada banyak ni yang orang kata apa? Tak ada banyak songel lah. Dia kata terus saja dia beriman. Itu maksud lelaki itulah. Bukan beriman sejak lahir atau kecil. Seruan beriman daripada berasul benar-benar menjadi cahaya kepada kegelapan yang selama ini dilalui olehnya tanpa bimbingan. Kalau kita lihat di dalam surah Yasin tu, dialog di antara dua orang rasul tadi tu dengan ashabul qaryah. Kita dah mungkin sampai kepada wama alaina ilal balaghul mubin kan. Maknanya mereka mengaku bahwasanya mereka ini kewajipan mereka tidak ada lain melainkan semata-mata menyampaikan dengan seterang-terangnya. Dan dialog mereka lagi, mereka kata lagi, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka kata, kami menganggap kamu sial. Anak orang kampung dia kata kat dua orang rasul tu. Kami menganggap inna tatayyarna bikum, kami menganggap kamu sial. Jika tiada kamu berhenti menyeru, nescaya kami akan rejam kamu. Kalau kamu duk gagah nak seru kami, nak ajak kami supaya beriman dengan Allah yang satu, maka kami akan merejam. Mana lanarjumannakum. Itu mana? Kita pun ambil terus perkataan rejam tu. Lanarjumannakum, kami akan rejam kamu dan kami akan maknanya kami akan menyusahkan kamu dengan azab yang pedih dari kami. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azab. Ini ingatan ashabul qaryah tu kepada Nabi yang duk suruh mereka, duk ajak mereka supaya beriman tu. Kalau kamu tak berhenti, kami akan rejam kamu. Kami akan rasakan kamu dengan azab yang pedih. Kemudian dijawab oleh kedua rasul tadi, qalu ta'irukum ma'akum. Jadi rasul-rasul tadi kata, ta'irukum, kesialan kamulah yang menyertai kamu. Kamu sial dengan kamu sendirilah. Ta'irukum ma'akum, ada bersama-sama kamu. Fa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jika kamu diperingatkan, kamu menyalahkan kami, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Bal antum qaumun musrifun. Itulah sesudah ayat tadi, ayat 2 yang akhir tadi, nampaknya nabi-nabi itu diancamlah. Kalau nak seru lagi, nak ajak juga kami akan rejam kamu. Itulah
Sehingga kan diceritakan bahawa mereka ini akhirnya apa ni di di dibunuh tu, dibunuh, dikenakan azab. Lepas tu barulah datang ayat tadi ni, wajah min aqsal Madinah. Maka apabila Habib An-Najjar mengetahui bahawa Rasul-Rasul dua tadi diancam, atau kata setengah ulama dah nak dibunuh, kata setengahnya pula dah dibunuh pun, maka datanglah Habib An-Najjar ni tergesa-gesa, seolah nak turun menyelamatkan keadaan tu. Wajah min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia terus berkata, Habib An-Najjar kata, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul itu. Lagi dia suruh, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta upah kepada kamu, sedang mereka beroleh petunjuk. Ikutlah ni. Ikutlah para nabi ni yang tidak meminta upah kepada kamu, dan sedang mereka beroleh petunjuk. Mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah. Itulah maknanya cerita mengenai Ashabul Qaryah, dan cerita mengenai Ja'a rajulun min aqsal Madinah. Okey, kita tengok pula ayat yang ke 66. 16. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Daripada buku di bawah tuduhan Al-Quran, muka surat 206. Innama tunziru. Ayat 11. Ayat 11. Tengok mata ni. Dia punya besar maksud mata ni. Ayat 11. Ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat oleh orang, dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang. Ini ayat 11 ni, ayat yang awal tadi lagi. Tengok dia nak urai. Berdasarkan isyarat daripada penggunaan perkataan Al-Madinah yang ditafsir oleh pakar bahasa sebagai gabungan beberapa Al-Qaryah. Wajah min aqsal Madinah. Madinah, perkataan Madinah tu. Kita dengar Madinah ni satu dimaksudkan sebagai bandar. Satu lagi Madinah ni Madinah Munawwarah lah. Yang kita ziarah kubur Nabi tu. Yang ditafsirkan oleh pakar bahasa sebagai gabungan beberapa Al-Qaryah. Pada permulaan kisah lelaki ini, dan bukan sekadar Al-Qaryah sebagaimana yang dinyatakan pada permulaan kisah dengan 3 orang Rasul tu, maka fahamlah kita bahawa lelaki ini memilih keimanan tanpa sempat bertemu sendiri dengan para Rasul. Sebab para Rasul ni jumpa dia pada masa Rasul ini baru nak masuk ke Antakya tu. Berjumpa dengan dia ni, dengan Habib An-Najjar ni. Bila ditanya, maknanya diberitahu bahawasanya mereka ini adalah diutuskan oleh Allah untuk untuk Antakya. Jadi dia terus saja beriman, tak ada banyak soal. Jadi fahamlah kita bahawa
lelaki ini memilih keimanan tanpa sempat bertemu sendiri dengan para rasul. Ini dakwah para rasul telah tular dan mula menjadi buah mulut dari qaryah ke qaryah. Makna sini dia nak kata tak jumpa pun rasul. Mungkin ada tengah tafsir mengatakan tak jumpa pun rasul, tapi dia dengar je. Dia dengar ada rasul, ada masuk ke Antakya, dia mengajak orang kepada beriman. Lelaki ini memilih keimanan tanpa sempat bertemu sendiri dengan para rasul. Dakwah para rasul telah tular dan mula menjadi buah mulut dari qaryah ke qaryah. Sebab kata Madinah tu adalah himpunan daripada gabungan daripada beberapa qaryah. Jadi agaknya Rasul tu pergi kepada satu qaryah tu. Lepas tu berita kata Nabi masuk qaryah menyeru penduduk qaryah tu sampai kepada Habib An-Najjar ni tanpa dia berjumpa. Sehingga apabila ia menjadi fenomena, akhirnya ia telah sampai ke seluruh Madinah. Ketika seluruh kaum Yasin tidak beriman, Allah SWT menghidupkan hati seorang lelaki yang benar-benar berada jauh di hujung Madinah. Aqsal Madinah, jauh. Aqsal Madinah, yang berada jauh di hujung Madinah. Aqsal. Sebab itu, kita tengok dalam surah apa? Surah Isra' kan? Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram kat situ. Nabi duduk di sekitar Masjidil Haram tu, dia akan diisrakan ke Masjidil Aqsa, itu masjid yang jauh di sana di Baitul Maqdis untuk beriman. Dia benar-benar berada jauh di hujung Madinah untuk beriman dan menyokong sepenuhnya perjuangan para nabi. Ayat ke 12 ini kan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mungkin kita bila baca kita boleh ingatlah. Maknanya bila kita baca ayat tadi tu, ayat 20 tu, cerita tentang seorang lelaki yang datang daripada Nun, ujung kampung tu. Yang dimaksudkan lelaki di sini ialah Habib An-Najjar, yang dia datang untuk membantu Nabi yang diutuskan. Itu ayat yang kedua tu. Ada ayat yang ke-11 tu, maknanya peringatan. Maknanya sebab ayat sebelum tu nak menyatakan Allah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Maknanya nak menyatakan Allah mengutuskan Nabi, mengutuskan Rasul kita tu sebagai Rasul lah. Innaka laminal mursalin, semuanya engkau adalah daripada sebahagian daripada Rasul-Rasul yang diutuskan. Kemudian tujuan diutuskan Rasul itu ialah untuk inzar, untuk memberi peringatan. Manittaba'a zikra, kepada memberi peringatan kepada yang beri peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah bagi orang yang yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran. Mana peringatan ini akan diikut oleh orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran. Az-Zikr di situ adalah salah satu daripada nama Al-Quran. Zikr, salah satu dari nama Al-Quran atau Az-Zikr. Wa khasyir rahmana bil ghaib, dan serta ia takut melanggar perintah Allah. Orang yang boleh
menerima peringatan ialah orang yang mengikut Al-Quran, orang yang mengikut ittaba'azik, mengikut Al-Quran, dan orang yang takut kepada Allah. Walaupun Allah tu tak nampak ghaib, tak ada, tapi dia takut kepada Allah. Serta ia takut melanggar perintah Allah Rahman semasa ia tidak dilihat oleh orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Dia tidak dilihat dan dia tidak melihat azab Tuhan. Orang itulah yang akan menerima peringatan dan amaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi orang ini hendaklah dikatakan fabashirhu, berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Okey, ayat yang tadi kita baca tu, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Mauta. Inna sesungguhnya nahnu kami nuhyi, kami menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Dan kami tuliskan wa naktubu ma qaddamu. Kataba yaktubu sampai kepada nahnu naktubu, kami menulis. Jadi Allah kata kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan. Wa naktubu ma qaddamu. Qaddamu tu apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka telah lakukan. Dan lagi ditulis apa? Segala asar wa asarohum, segala kesan perkataan dan perbuatan. Kesan perkataan dan perbuatan. Asar tu makna kesan perkataan dan perbuatan. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka buat, yang menjadi contoh pula kepada orang lain untuk mengamalkannya. Itu makna asar tu. Allah kata di sini, kami menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kami juga tuliskan segala yang mereka telah kerjakan, serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai', dan tiap-tiap sesuatu, wa kulla syai', tiap-tiap sesuatu kami catatkan, ahsainahu, kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan. Ini dalam Imamin Mubin, mana ibu suratan, kitab iaitu ibu suratan yang jelas dan nyata. Jadi tafsirannya Allah SWT sengaja mendiamkan namanya, lokasinya dan tarikh kejadian dakwahnya. Jadi dia nak menceritakan cerita tadi lah. Allah sengaja mendiamkan namanya. Allah tak sebut pun nama orang tu. Nama dua orang rasul, rasul ketiga, nama Habib An-Najjar tidak disebutkan. Allah sengaja mendiamkan namanya, lokasinya, tempat di mana tak sebut pun, Antakya ke apa tak sebut, dan tarikh kejadian dakwahnya. Bila kejadian dakwah itu? Kita tahu kejadian dakwah itu pada zaman Nabi Isa lah. Demikianlah corak konsisten kisah-kisah dalam Al-Quran. Rupa-rupanya hal ini bertujuan supaya pembaca Yasin akan lebih fokus kepada apa yang dinyatakan oleh Allah SWT, bukan apa yang didiamkan oleh Allah SWT. Setengah orang dia fokus nak tahu mana, kampung apa nama apa Rasul tu, mana. Ini tujuan Allah diamkan. Sebab apa dia tak nyatakan di dalam Al-Quran. Dengan seperti jugalah cerita-cerita lain pun. Hal ini bertujuan supaya pembaca Yasin yang lebih fokus akan lebih fokus kepada apa yang dinyatakan oleh Allah SWT. Bukan apa yang didiamkan oleh Allah SWT. Bukan apa yang didiamkan oleh Allah SWT. Menghargai keindahan pemilihan perkataan dalam kisah ini dengan pemahaman bahasa Arab yang baik dan menjauhi tafsiran-tafsiran
Israiliyat. Pendeta Yahudi yang masuk Islam akan menyebabkan kisah ini menjadi universal dan menghadiahkan pelajaran bermakna untuk diteladani oleh para pendakwah pada setiap zaman. 5. Allah SWT menyebut 3 kualiti lelaki ini. Ya. Rajulun tadi. Ja'a min aqsal madinati rajulun. Mana Allah menyebutkan 3 kualiti lelaki ini, iaitu dari hujung kota, lelaki yang dari hujung kota. Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, seorang lelaki yang tergesa-gesa. Ja'a min aqsal madinati rajulun, menyebut 3 kualiti lelaki ini, rajulun, yang mana dia datang daripada hujung kota. Rajulun min aqsal madinati, dia datang dalam keadaan tergesa-gesa, berlari. Yas'a. Frasa dari hujung kota, min aqsal madinah, merujuk kepada jauhnya lokasi kedatangan lelaki ini jika dibandingkan dengan lokasi para rasul yang diutuskan. Mungkin para rasul terus pergi kepada lokasi yang tertentu itu, sedangkan rajulun min aqsal Madinah ni, Habib An-Najjar datang daripada lokasi yang jauh di hujung aqsal Madinah. Lokasi cabaran itulah cabaran yang paling besar ni. Cabaran sebab dia datang daripada jauh tu, dalam keadaan berlari-lari itu, cabaran yang paling besar yang menyebabkan Allah SWT mendahulukan kalimah ini sebelum kalimah selain. Itu. Ja'a min aqsal Madinah. Didahulukan dulu frasa itu, ayat tu. Min aqsal Madinah. Allah tak kata waja'a rajulun min aqsal Madinah, waja'a min aqsal Madinati rajulun. Baru dia sebut rajul. Tujuan itulah. Inilah yang dikatakan cabaran. Mana dia duduk jauh, lokasi yang jauh tu, cabaran yang paling besar yang menyebabkan Allah mendahulukan kalimah ini. Mendahulukan kalimah inilah min aqsal Madinah, waja'a min aqsal Madinah, datang daripada hujung kampung, hujung bandar, sebelum kalimah lain. Itu frasa rajulun. Waja'a min aqsal Madinati rajulun, seorang lelaki, merujuk kepada sifat kelakian dan keberanian lelaki ini mengambil risiko berbahaya, iaitu dirajam ataupun mati dibunuh. Dia berani ambil risiko sebab dia dah percaya memang Rasul ini diutuskan oleh Allah. Tapi oleh kerana dia dengar mereka ini dalam bahaya, mereka sanggup, dia sanggup ni, Habib An-Najjar ni sanggup mengambil risiko berbahaya. Mungkin dia direjam ataupun dibunuh. Sebab dengan rasul-rasul tadi pun mereka diancam, lanarjumannakum. Kamu duk sebut lagi, duk ajak lagi kami untuk ikut agama kamu, lanarjumannakum. Kami akan rejam. Kalau kamu duk cakap lagi benda tu, kami akan lanarjumannakum. Dan kami akan bagi kamu rasa wala yamassannakum minna azabun alim. Kami akan bagi kamu rasa azab yang sangat pedih daripada kami. Jadi rajulun ni, Habib An-Najjar ni, ialah di antara sifat dia, maknanya sifat kelakian dan keberanian. Dia sanggup mengambil risiko yang berbahaya. Sebab dia, kalau dia meneruskan juga, dia akan macam Nabi-Nabi tadi, macam Rasul-Rasul tadi, macam dia akan mendapat ancaman yang samalah, akan direjam ataupun mati dibunuh.
Okey, yas'a, perasa. Yas'a. Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Apa makna yas'a? Tergesa-gesa. Ha. Menunjukkan kepada kepantasan dan ketangkasan pergerakannya berlari untuk menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah. Sebab dia nak pergi tu, dia nak pergi ajak kaum dia, nak selamatkan kaum dia daripada azab Allah. Sebab tu dia cepat-cepat pergi. Sebab tu dia terus kata, apabila ja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi, terus dia kata, Habib Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul-rasul ni. Jangan tangguh-tangguh lagi, ikutlah rasul-rasul ni. Sebab aku takut kamu akan ditimpa azab kalau kamu tak ikut rasul-rasul ni. Jadi yang keenam dikatakan ada 3 alasan yang boleh diberikan oleh lelaki ini untuk tidak perlu melakukan apa-apa kepada kaumnya. Kalau tak, dia boleh je buat alasan. Dia tak buat apa-apa pada kaum dia. Dia tak tergesa-gesa pergi untuk menyelamatkan kaum dia. Ni. Apa dia 3 alasan yang boleh diberikan oleh lelaki ini, oleh Habib An-Najjar, untuk tidak perlu melakukan apa-apa kepada kaum dia. Kan dia relax aja, berapa dia nak tempuh bahaya tu. Namun tiada satu alasan pun diberikan olehnya. Namun Habib An-Najjar tak ada bagi alasan-alasan yang berikut ini. Pertama apa? 3 orang rasul pun ditolak mentah-mentah. Ini kan aku yang seorang diri yang bukan rasul. Buat apa aku nak pergi susah-susah? Tingkap. Mula-mula datang 2 orang rasul. Dibantu oleh rasul ketiga. Fa'azzazna bisalisin. 3 orang rasul pun mereka tolak mentah-mentah. Buat apa aku ni? Ini kan aku yang seorang tu nak pergi buat apa? Dan bukan pun rasul. Aku bukan pun rasul. Buat apa aku nak pergi teruk-teruk, nak pergi selamatkan mereka? Itu alasan pertama. Kedua, para rasul pasti akan dipelihara oleh Allah SWT. Rasul-rasul pasti akan dijaga, dipelihara oleh Allah SWT. Maka untuk apa aku perlu datang membantu mereka? Buat apa aku nak pergi bantu mereka? Mungkin Allah tak tolong aku. Para rasul tentu Allah tolong. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, aku tidak sebaik manapun. Aku bukan sebaik manapun. Aku pernah syirik. Pernah syirik lah sebab dia pun di antara orang yang menyembah berhala juga. Yang ada di Antakya ketika itu. Pernah syirik kepada Tuhan sebelum ini. Kini aku tidak mempunyai sedikit pun ilmu agama. Bahkan aku tidak pernah pun malah aku tidak pernah sempat pun belajar lama dengan para rasul itu. Aku tidak layak bercakap soal agama. Jauh sekali berdakwah. Ini alasan-alasan yang negatif lah kalau Habib An-Najjar ni sepatut nak bagi tu. Inilah di antara alasan-alasan dia. Tapi tak timbul pun 3 alasan ini daripada dia. Dia terus juga mana hati dia kuat untuk nak membantu rasul-rasul tu dan nak membantu kaum dia supaya selamat daripada neraka, daripada azab Allah. Itu juga Allah SWT merakamkan kata-kata permulaan lelaki ini sebagai wahai kaumku, ya qaumi. Tadi, Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala. Apa dia kata? Apa Habib Najjar kata? Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutlah para rasul itu. Jadi kata-kata ini ialah kata-kata yang sangat ringkas namun mempunyai kedua-dua ciri. Apa dia?
kedua ciri itu, satu ciri al-balagh. Al-balagh, mana apa balagh? Bermaksud sampai ke dalam hati. Menyampaikan, sampai ke dalam hati yang dipenuhi unsur kasih sayang kepada kaumnya. Mana dalam hati dia tu penuh dengan unsur kasih sayang kepada kaum dia. Dan lagi, ciri kedua ialah al-mubin. Al-balaghul mubin. Al-balaghul mubin ada sebut kan? Yang menjelaskan antara hak dengan batil. Mana al-balagh menyampaikan dan al-mubin yang menjelaskan. Ini menjelaskan di antara yang hak dan batil. Jelaskan apa yang kamu lakukan selama ini menyembah berhala itu adalah satu yang batil. Kamu mesti ikut kepada yang hak, itu menyembah Allah. Menyembah Allah yang asal. Jangan menyembah berhala. Itu maksud dia. Al-balaghul mubin yang menjelaskan antara hak dan batil. Demikian Allah SWT menunjukkan sifat perjuangan al-balaghul mubin para nabi. Sifat ini ada pada para nabi, rasul, dalam melalui apa yang ditonjolkan oleh lelaki beriman. Habib Najjar tadi tu, dari hujung kota yang bukan bertaraf nabi itu. Para pendakwah mestilah meniru pendekatan dakwah Rasulullah SAW, kerana sifat dakwah para rasul ialah sifat yang menggabungkan antara syariat Allah, syariat Allah, menggabungkan antara syariat Allah kepada Allah SWT dan sunnatullah kepada manusia. Ayat mengenai ucapan lelaki ini ialah sebanyak 8 ayat. Kalau kita kira daripada mengenai ucapan lelaki ini ialah sebanyak 8 ayat. Itu Habib An-Najjar punya ucapan. Sedangkan ayat mengenai para rasul 7 saja. Kalau kita tengok 8 ayat, ayat-ayat yang mengenai ucapan Habib An-Najjar, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Itulah daripada ayat 20 sampai ayat 27. Ayat 20 sampai ayat 27. 8 ayat lah. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 8 ayat. 8 ayat tu itulah daripada ayat 20 sampai ayat 27. Wan. Cuk tak boleh buka. Cuk tak pandai buka. Cucu ni. Cucu juga. Saya pun cucu juga. Haru hari ni. Dia pun tak tidur. Nak suruh kita buka cikelat dia. Kita kata nu ada. Wan ada sana. Kakak ada sana. Cucu. Buka ya. Cucu. Saya pun hari ni kelang kabut. Cakap apa? Jangan ngantuk. Matuk juga. Cakap kuat. Thank you tu. Thank you tu. Thank you tu. Love you tu. Ini apa ni kakak? Ini makanan yang kakak. Hentak kaki. Nak suruh kita buka. Aduh. Selingan. Hilang ngantuk dia apa? Okey. 8 ayat mana apa ni yang Habib An-Najjar sebut tu daripada ayat 20 sampai 27. Yang 7 ayat ni mengenai rasul-rasul. Rasul-rasul yang berkata tu mengenai rasul-rasul pula daripada ayat 13 sampai ayat 19. 7 ayat kan, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 ayat. Betul. Mula daripada wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Dapat kan? Dapat. Lelaki ni selepas selesai pidatonya telah mati dibunuh. Dia berpidato lah. Dia kata apa? Dia kata tadi apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
Hmm. Dalam ayat 26 nah, selepas dia berpidato, telah mati dibunuh dan dikurniakan syurga. Bila dia sebut, dia kata apa? Ayat yang dia kata, aku sekarang ni aku dah Masuk syurga. masuk Alangkah Islam ni. baiknya. Ha, Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui tu. ayat dia. Yang bunyi Ayat macam mana? Sebelum qila dukhulil jannah tu. Sebelum qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Sebelum ayat 26 tu. sebelum ayat 26. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kan? Dia mengisytiharkan Islam dia. Aman tu, iman dia kepada Allah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Habib Najjar ni. Ingat bila kita baca Quran, kita baca Yasin, kita ingat itu adalah kata-kata Habib An-Najjar yang dia mengaku dia beriman. Dia pergi kepada kaum dia pujuk, dia ajak, mailah kita beriman dengan para rasul yang tak nak kepada upah semua tu. Kemudian dia pun kata amantu bi rabbikum fasma'un, kamu dengar semua. Aku sekarang ni aku dah beriman dengan Tuhan kamu. Itu lepas dia kata gitu je, Allah kata qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Dia pun terus ingat kepada kaum dia sebab dia sayang, dia kasih kepada kaum dia. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata apa? Mudah-mudahan aku boleh bagi tahu kepada kaum aku. Ni aku duduk ada dalam syurga ni sekarang, aku menikmati segala sebab nikmat yang Allah, aku nak bagi tahulah kepada kaum aku, buatlah macam aku buat ni supaya kamu juga dapat syurga. Sebab Allah telah bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab aku dapat macam ni sebab Allah telah mengampunkan aku. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani, dan Allah dah jadikan aku di antara orang yang dimuliakan. Jadi kita tengok yang ke-9. Laki ini selepas selesai pidatonya telah mati dibunuh dan dikurniakan syurga. Dikatakan dibunuh tu macam secara kejam, teruk juga lah, kejam lah. Sampai kata dipijak-pijak perut dia keluar semua kan. Pecah. Ya, betul. Pecah. Kemudian terus Allah kata masuklah syurga. Udkhulil jannah, masuklah syurga. Dianugerahkan buat mereka yang benar-benar tulen keimanan. Maknanya Habib An-Najjar ni tulen keimanan dia. Meskipun iman itu hanya sehari, cuma selepas sebelumnya bergulung puluhan tahun di dalam kesyirikan. Karena sebelum ni dia syirik lah sebab dia menyembah berhala. Tapi dengan sebab sekejap tu saja dia beriman dengan Allah, maka mana keimanan, meskipun iman itu hanya sehari, cuma selepas sebelumnya bergulung puluhan tahun dalam kesyirikan. Demikianlah kasih sayang Ar-Rahman kepada hamba. Kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Ar-Rahman kepada hamba dia yang bertaubat meskipun segunung dosa dilakukan olehnya sebelum ini. Bahkan kematian Habib An-Najjar ini, lelaki ini, menjadi sebab Allah SWT menimpa azabnya ke atas kaum 3 rasul. Dia panggil kaum 3 rasul. Kaum 3 rasul, itulah kaum ni lah. Ashab al-Qaryah ni. Kaum 3 rasul yang duduk di Antakya ni. Tanpa menurunkan seorang malaikat pun. Azabnya, menimpakan azabnya ke atas kaum 3 rasul. Kaum 3 rasul tadi siapa dia? Rasul Sadiq, Masduq, Sam'un. Sadiq, Masduq, Shalom. Sam'un. Ini tanpa menurunkan seorang malaikat pun. Allah saja yang betapa besarnya kedudukan lelaki ini di sisi Allah SWT. Besarnya kedudukan Habib An-Najjar ini
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebaik saja lelaki ini diperlihatkan syurga kepadanya. Lah Allah kata, "Qila dakhulil jannah," masuk syurga. Oh, masuk syurga, nampaklah segala apa yang ada dalam syurga. Mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar suara-suara yang macam tu. Wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas pun dalam hati seorang manusia. Begitu rupanya syurga, bila dia tengok, diperlihatkan syurga kepadanya yang penuh dengan kenikmatan luar jangkauan. Perkataan pertama dirakamkan oleh Allah SWT yang terkeluar dari mulutnya adalah apa? Mengenai kaum dia. Tengok, dia ingat kepada kaum dia, sayang, kasih dia kepada kaum dia. Ya laita itulah, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui nikmat syurga ini. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya'lamun. Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui. Ya'lamun, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui nikmat syurga. Dia tak sebut pun dalam Al-Quran. Ya'lamun saja dia kata. Tapi mengetahui, maknanya mengetahui nikmat syurga ini yang kita katakan pada kalam Allah ni adalah jawami' al-kalim. Mana kataannya sedikit tapi maknanya adalah luas kan. Jawami'ul kalim. Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui nikmat syurga ini. Demikianlah kasihnya kepada kaumnya. Bukan hal yang main-main atau sekadar teknik dalam berdakwah. Ia benar-benar dasar dan akar dalam dakwah lelaki ini yang sewajibnya kita teladani. Kita kena ambil tauladan lah daripada dakwah dia ini. Maka kini terjawablah sedikit sebanyak penyebab kita membaca Yasin pada malam Jumaat. Namanya lelaki harum mewangi sehingga hari kiamat kerana dirakamkan dalam Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mesti faham apa yang sebenarnya kita baca. Ukurannya, kita fahamlah ayat-ayat yang kita baca tadi tu. Kita ambil faham, ambil perkataan yang kita kata boleh jadi kunci kepada pemahaman kita. Katalah ayat yang pertama kita belajar tadi, ja'a min aqsal madinati rajulun. Ja'a min aqsal madinati rajulun. Kita ambil tu. Rajulun tu yang dimaksudkan di sini ialah Habib An-Najjar kan. Yang datang daripada lepas tu ayat seterusnya kita ambil menjadi kunci kepada pemahaman kita. Lepas tu kita mesti faham apa yang sebenarnya kita baca. Suasana yang lain yang kita lalui sekarang mirip dengan suasana lelaki dari hujung kota. Direlatekan dengan kita sekarang. Suasana yang kita lalui sekarang mirip, seolah macam samalah dengan suasana lelaki dari hujung kota itu. Berhentilah menangisi realiti umat. Menangis, tapi berhentilah. Maknanya berhentilah. Dan taklah semangat begini. Berhentilah menangisi realiti umat. Lakukan sesuatu dengan proaktif. Kita kena buat sesuatu dengan proaktif dan berhentilah memberi alasan atau menuding jari. Jangan bagi alasan. Macam kita tadi, sepatutnya Habib An-Najjar tu dia bagi alasan 1, 2, 3. Tapi dia tak ada timbul alasan tu pun daripada dia. Kita pun macam tu kita tiru. Jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Kenapa tak pergi dengar ceramah? Kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak pergi surau? Ada ceramah ni. Sibuklah. Macam-macam lah kan? Sibuklah. Saya ada lain ya. Benda lain yang lebih utama. Yang utamakan dunia lah kot. Benda akhirat. Itu. Bertanya sejauh mana ikhtiar yang engkau lakukan. Allah SWT bertanya sejauh mana ikhtiar yang engkau lakukan. Bukannya natijah perubahan kaum yang engkau dakwakan. Fokuskalah pada apa yang dalam kawalanmu.
Jangan masuk campur urusan yang di luar wilayah kawalanmu. Itu mesej ataupun ibrah daripada kisah lelaki dari hujung kota. Payah nak jadi macam dia. Payah. Fokus kan, walaupun dah tahu 3 orang tak boleh tu, dia pergi juga tu. Allahu Akbar. Habislah kan? Habis lah. Habis. Habis lah tu. Asal Cara cuba. pembunuhan dia kesian. Kalau boleh, akan datang ni cuba. Sebelum Cuba, kita cuba. mulakan yang ke-40 ni. Tadi. 39, 40 kan? Kita cuba ambil faedah daripada apa yang kita dapat daripada surah Yasin tu. Cuba kita huraikan ke, buatlah apa yang apa yang boleh. Siapa-siapa pun lah yang ingin nak beri komentar ke apa ke kan, boleh. Ataupun malam ni kita baca boleh dah sikit lah. Masuk lah sikit kalbu. Kan dah faham kan. Selama ni duk baca saja. Kena tadabbur lah. Sungguh. Kena tadabbur. Ini kira baru sampai ayat 20 ni kan, 26 ya kan? 27. Boleh dah, insyaAllah. Jadi cerita An-Najjar ni sampai ayat 27 lah ya. Ya. An-Najjar ni. Habib An-Najjar. An-Najjar. Tapi buku ni tak sebut nama Habib An-Najjar kan? Tak sebut. Cari-cari je lah. Ustazah sebut baru. Saya tak ada buku tu. Tak, penulis ni kan dah cakap daripada awal dia tak suka menonjolkan karakter. Dia tak suka menonjolkan nama. Dia kata dia nak ambil ibrah, dia tak nak menonjolkan nama. Buku apa Datin? Datin buku ni. Ini yang ni Rasul ni. Kita baca sekarang. Buku yang kita baca Di bawah ni kan. buku apa ya? Tunjuk sikit. Saya Di tak ada buku tu. Di bawah tuduhan ada. ayat-ayat Al-Quran. Oh, ada. Tapi tu bukan surat apa ya? Saya terus buka tafsir saja. Baca tadi tu lah 205, 205, 206. Oh, sebab masuk lewat dan nak cari terus buka tafsir je. Oh, nasib baik tak Tapi kena dalam soal. tafsir No? pun dia Kalau ada kena sikit soal jugalah. tadi, kalau kena soal tadi kan dah kan kena diri kursi dah. Sama lu kat nama Rasul tu pun tak ada dalam Tak ni. ada. Betul. Yang Ustazah sebut tadi. Dalam tafsir ada lah. Dia sebut nama tu semua. Oh, masih di bawah buku ni ya. Buku. Saya ada sampai 2 pun buku ni di bawah keduhan. Macam mana sampai 2? Tak tahu halaman Tak tu asyik dah satu kot. beli. No. Saya sendiri yang beli. Kemudian kan kita kena PKP. Awal dulu PKP, guna. duduk dalam susunan lah dia pun. Dia Bila- pun bila PKP cari juga. lagi Simpan. beli pula. Siapa yang tak boleh, saya bagi yang ni. Ada Siapa ni. tak ada? Ada Siapa dua. tak ada? Siapa yang tak ada sebut. Nanti saya bagi. Tapi dah tulis nama lah. Tak Okey. apa. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Masuk lewat sikit. Ini adalah adik-beradik mari pada kampung. Kombo, semua ada. Tak apalah tu kan. Ya. Menyantuni tetamu. Keluarga. Tetamu. Ni ada satu kumpulan lagi yang petang. Malam sampai balik sampailah kot. Anak buah. Ustazah. Ya. Tak. Ustazah, yang ayat yang akhir tu Ustazah. Fokuslah pada apa yang dalam kawalanmu. Jangan masuk campur urusan yang di luar wilayah kawalan. Semua sedar. Terkena batang hidung. Dia cakap tapi cerita lelaki Habib An-Najjar tadi, dia kiranya dia masuk juga kawalan nak cerita. Macam mana kan? Dia tak ada sendiri tapi dia nak tolong kaum dia tengah Dia nak menyampaikan. Beyond dia punya ni dia buat. Tapi yang ni dia kata jangan masuk campur. Macam tu dia macam kontras sikit lah. Yang boleh membawa kepada keburukan. Tak salah kita ambil tahu. Kalau perkara itu boleh membawa kepada keburukan. Tapi Habib An-Najjar dia buat benda yang boleh bawa kebaikan. Kan kepada dia seorang, kepada kaum dia. Dia sayang kepada kaum dia.
Kita ni suka ambil yang ni, yang negatif, yang Jadi jangan masuk campur urusan lain. itulah. Jangan Masuk campur yang ni lah, yang positif lah. Boleh lah, jangan yang negatif. Dia kata lakukan sesuatu dengan proaktif dan berhentilah memberi alasan atau menuding jari. Kalau nak ikutkan dia boleh je menuding jari kan. Dia kata dia tak nak. tak jadi. Tak ada apa kan. Tapi tak ada. Itu Rasul tak, aku tak ada apa-apa. Kan tak ada apa-apa. Tuding jari kaum dia teruk lah kan. Tapi tak, dia teruskan juga. Dia teruskan. Masya Allah, patutlah dia. Kalau ikut dalam tafsir ni memang dia jadi orang baik sebab dia ni tak bercampur sangat. Dia banyak beribadat, beruzlah. Dia seorang carpenter, dia tukang banyak kayu. beribadat di gua. Dia duduk di gua. Jadi dia tak bertembung sangat dengan kehidupan masyarakat yang serba-serbanya kan. Jadi maknanya dia tak terdedah. Betul lah, dia pada awalnya buat berhala sebab dia tukang kayu. Itulah. Dia menempa. Jadi sebab itu beruzlah juga salah satu tuntutan kan dalam dalam kita bermuamalah ni. Maksudnya silaturahim lah bukan? Dia mengasingkan diri daripada kehidupan yang terlalu berkecamuk. Kita lah kalau bukan maknanya beruzlah tu sampai kita duduk dalam gua, tapi maknanya kita tak bercampur dengan sebarangan orang. Kalau ada kan kita bercampur dengan maknanya pilih-pilih lah sikit. Itulah. Betul. InsyaAllah. Sosial tapi Sosial yang manfaat boleh terjebak kita jangan terlibat lah. Yang boleh membawa manfaat. Kita bersosial yang bermanfaat. Allah Rabbi, baca cerita Habib ni. Dah jumpa dah rupanya dalam muka surat. Muka surat 205. Lelaki di hujung kota. Dah habis dia. Dah habis dah. Okey, ada apa lagi? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Seronok dengar cerita dia dah. Seronok dengar cerita dia baru ni. Tak dapat, selalu tak dapat macam ni cerita dia baca. Ada juga kisah yang penderaan dia itu saya tak dapat. Saya lupa, saya ada write up pasal tu, simpan tak jumpa pula kat dalam telefon ni. Dia orang pijak perut dia. Sampai keluar perut sampai keluar isi perut. Allah. Lepas tu depa jaja lagi kan, dah mati pun depa tayang ke zaman dulu depa duk letak kepala ni semua. Rasul tu pun mati 3 kan? 3 Rasul tu. Yang 3 orang tadi kan? Sam'un, Syadik Masduq. Kan dikatakan berbanding ni banyak membunuh Nabi. Dia bunuh 100,000. 100,000 Nabi-Nabi daripada Nabi Isa. Jadi tak heran lah kalau depa orang sekarang depa bunuh Palestin tu. Aduh. Nabi pun depa bunuh tu. Allahu Akbar. Itu yang ayat kita baca ghairil maghdubi alaihim tu kot ya. Orang yang dimurkai Allah tu Yahudi. Betul. Kan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tu Nasrani kan. Sesat tu. Yang sesat tu. Jadi maghdub tu sebab itulah banyak nabi-nabi yang dia orang bunuh kan. Okey. Kita baca doa ya. Saya nak ambil Asmaul Husna Samad. Ya Samad. Apa makna Samad? Yang bergantung sungguh-sungguh. Ya Samad. Ya Samad. Itulah zat yang maha diperlukan. Zat yang maha diperlukan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك يا الله، اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم يا صمد، اللهم يا صمد، اللهم يا صمد، إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن ضعف آراؤنا وقلت حيلتنا وقصر أعمالنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا كافي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه آراؤنا وضعف عنه أعمالنا ولم تبلغه نياتنا وأمنياتنا من خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإنا نرغب إليك فيه ونسلكه يا رب العالمين. Ya Allah, ya Allah, semuanya kami memohon kepadamu, sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tiada yang disembah selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Ya Samad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Ya Allah, kami memohon kepadamu keuntungan dalam ketentuanmu, kedudukan para syuhada dan kehidupan orang yang memperoleh kebahagiaan dan pertolongan, mengalahkan musuh serta dapat berteman akrab dengan para nabi. Ya Allah, segala hajat keperluan kami serahkan kepadamu, kerana pendapat kami sangat lemah, sedikit usaha dan amal kami, dan kami sangat memerlukan limpahan rahmat-Mu. Oleh kerana itu, kami memohon kepadamu, wahai Zat yang maha mencukupkan segala urusan, wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit hati, sebagaimana Engkau telah bebaskan ombak di antara samudra, maka lepaskanlah dan bebaskanlah diri kami dari seksa neraka sa'ir, dari panggilan kebinasaan dan dari fitnah kubur. Ya Allah, sesungguhnya pendapat kami sangat sempit dan amal kami sangat sedikit, sehingga tidak tercapai niat kami dan cita-cita kami terhadap kebajikan yang telah Engkau berikan kepada salah seorang makhluk-Mu. Maka kami sangat mendambakan semuanya itu atas janji-janji mulia-Mu. Kami memohon kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar semua itu berada dan menjadi kenyataan pada diri kami. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna minkum taqabbal. ya karim. Assalamualaikum.